Dalam segmen Hi-Fi pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan puan-puan 5 tips kaedah mencegah kanser pangkal rahim. Umum mengetahui puan-puan, kanser pangkal rahim ini merupakan kejadian ketiga tertingginya di kalangan wanita di Malaysia. Kanser pangkal rahim merupakan satu keadaan di mana sel-sel di pangkal rahim wanita bertindak dengan secara tidak normal. Sel-sel ini terus membesar dan membentuk tumor dan benjolan. Jika tidak dirawat, sel-sel kanser ini boleh merebak ke bahagian badan yang lain. Tips nombor 1. Berinformasi. Wanita perlulah mendapatkan maklumat dan pengetahuan tentang kanser ini. Bagaimanakah caranya, puan-puan? Pertama, melalui pembacaan. Puan boleh mendapatkan maklumat ini dengan membaca di majalah-majalah, surat khabar ataupun buku-buku yang berkaitan tentang penyakit ini. Kedua adalah dengan menyertai program-program ceramah awam yang dianjurkan oleh LPPKN, KKM ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Yang ketiga adalah dengan cara menonton televisyen ataupun mendengar radio. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, dunia sekarang sangat maju Ilmu hanya di hujung jari. So puan-puan pun boleh dapatkan maklumat ini melalui media sosial seperti Facebook. Tips nombor 2, cakna diri. Apa yang dimaksudkan dengan cakna diri? Kita wanita perlulah mengambil tahu tentang diri kita sendiri, terutamanya dari segi penjagaan kebersihan alat sulit kita. Terutamanya kalau wanita itu didatangi haid kita perlu menukar tualan wanita kita dengan kerap dan mencuci bahagian alat sulit kita juga dengan kerap. Yang kedua adalah setia kepada pasangan dengan tidak mempunyai bilangan pasangan seks yang ramai. Yang ketiga adalah tidak merokok. Tips nombor 3, puan-puan, peka pada perubahan puan-puan. Sekiranya puan mengalami tanda-tanda yang seperti saya nyatakan selepas ini, puan-puan perlu berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan khidmat nasihat dan rawatan awal. Pertama adalah lelehan faras yang berbau busuk. Yang kedua, puan-puan sakit ketika melakukan hubungan seks. Yang ketiga adalah pendarahan antara waktu haid dan juga pendarahan selepas melakukan hubungan seks. Yang keempat adalah pendarahan yang terjadi selepas puan-puan telah menopause ataupun putus haid. Tips nombor 4, lakukan saringan kesihatan. Pap smear merupakan satu-satunya kaedah untuk mengesan awal kanser pangkal rahim. So, bagi puan yang berumur 20 hingga 65 tahun yang aktif melakukan hubungan seks ataupun pernah melakukannya, puan-puan perlu menjalani ujian pap smear. Jadi di mana puan-puan nak dapatkan pemeriksaan pap smear ni? Puan boleh datang ke klinik Nur Sejahtera LPPKN yang berhampiran dengan tempat kediaman puan. Tips yang terakhir daripada saya, puan-puan tips yang kelima get ready and go for pap smear. Bersedia untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Pertama adalah, bilakah masa yang sesuai untuk melakukan pap smear? Adalah pertengahan period, iaitu antara hari ke-10 hingga 14 selepas kedatangan haid. Yang kedua tidak melakukan hubungan seks dalam tempoh 24 jam sebelum melakukan pap smear. Yang ketiga, dapatkan maklumat temu janji di klinik-klinik LPPKN untuk melakukan pap smear. Yang keempat, sekiranya keputusan pap smear puan normal untuk 2 tahun berturut-turut, puan bolehlah mengulangi pemeriksaan pap smear ini setiap 2 atau 3 tahun. Yang kelima adalah sekiranya keputusan puan tidak normal, puan-puan jangan risau pihak kami akan merujuk puan untuk pemeriksaan lanjut. Akhir kata daripada saya, itulah 5 tips yang saya kongsikan bersama dengan puan-puan, dan saya berharap perkongsian tips ini memberi manfaat kepada puan-puan semua. Wanita anggun, cegah kanser pangkal rahim.